Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah kami Dr. Azrul Hizam dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan laporan kajian tentang ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Siti Aisyah, Siti Nur Mastura, Putri Nur Nasrin, Nurin Natasha, Nur Syakira dan Nur Atirah. Pemilikan telefon pintar dalam kalangan remaja adalah satu keperluan supaya mereka tidak ketinggalan dengan kemahiran menggunakan teknologi. Selain itu, kebanyakan aktiviti harian pelajar perlu menggunakan telefon pintar seperti berkomunikasi dan mencari maklumat. Oleh itu, telefon pintar dianggap sebagai medium dalam memenuhi kehendak pelajar untuk melakukan aktiviti harian. Antara kebaikan penggunaannya adalah menjimatkan masa kerana telefon pintar sentiasa ada dengan kita sesuai dengan fungsinya yang mudah dibawa ke mana sahaja. Sebagai contoh, urusan perbankan yang kini dilakukan di hujung jari sahaja dengan kewujudan aplikasi. Walau bagaimanapun, terdapat juga impak negatif apabila pelajar tiada pengawasan oleh ibu bapa serta disiplin untuk penggunaannya. Hal ini kerana internet membawa kepada penerimaan maklumat daripada serata dunia seperti video berbahaya untuk ditiru oleh pelajar dan meninggalkan kritikan yang negatif dalam media sosial. Jenayah cyber juga boleh diterima oleh pelajar seperti penipuan. Hal ini kerana pelajar mudah mempercayai sehingga memberikan maklumat peribadi mereka. Oleh itu, pelajar perlu berdisiplin dalam masa dan keperluan menggunakannya untuk mengelakkan diri daripada ketagihan penggunaan. Terdapat 3 objektif kajian kami iaitu mengenal pasti tingkah laku pelajar terhadap penggunaan telefon pintar, mengenal pasti punca yang menyebabkan ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar, dan mengkaji kesan ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Baiklah, untuk kajian literature, James dan Drennan dalam karya mereka iaitu Exploring Addictive Consumption of Mobile Phone, kajian mereka telah menunjukkan ciri-ciri ketagihan telefon bimbit antara pelajar universiti di Australia dengan penggunaan 1.5 jam sehingga 5 jam sehari. Yang kedua, Consumer Behaviours Toward Use of Smartphone in Malaysia daripada Osman, Sabudin dan Xiangyan pada 2011. Mereka telah menemui pengguna lelaki lebih cenderung untuk menggunakan telefon bimbit berbanding perempuan. Hal ini kerana mereka berminat dengan spesifikasi praktikal dalam memenuhi keperluan seharian. Dan yang ketiga, kajian oleh Shirin dan Ruzuma, Mobile Phone Use Among Students in a University in Malaysia, Its Correlates and Relationship to Psychological Health. Kajian ini menunjukkan faktor peribadi dan keluarga mempengaruhi tingkah laku seseorang ketika menggunakan telefon bimbit. Dalam kajian ini juga menunjukkan penggunaan telefon bimbit akan menjejaskan prestasi akademik seseorang pelajar. Bagi metodologi kajian, instrumen kajian yang kami gunakan adalah berdasarkan skala telefon bimbit bermasalah. Soalan adalah berbentuk skala Likert 1 hingga 5, mewakili sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Bagi kaedah analisis data, data peringkat pertama yang diperoleh dalam skop kajian dianalisis menggunakan alat statistik deskriptif seperti kekerapan dan purata. Data penggunaan telefon pintar 85 peserta telah dianalisis. Data peringkat kedua pula diperoleh dalam skop kajian dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Proses ini diperlukan untuk mengumpul data serupa dalam rangka konsep dan tema tertentu dengan cara yang boleh difahami. Seterusnya, analisis keputusan kajian. Kajian mengenai faktor yang menyebabkan ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar yang dijalankan kepada golongan lelaki dan perempuan. Pengkaji telah menjalankan soal selidik ke atas 85 orang responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan bagi mengkaji objektif kajian yang telah ditetapkan oleh pengkaji dan mendapatkan pelbagai maklumat. Huraian analisis latar belakang responden adalah melibatkan jantina, umur, peringkat pekerjaan, kekerapan menggunakan telefon pintar dan purata masa yang diluangkan dengan telefon pintar. Segala aspek ini diperlihatkan oleh pengkaji dalam bentuk jadual dan rajah untuk lebih mudah difahami. Data demografi yang pertama adalah jantina. Melalui proses soal selidik ke atas 85 orang responden yang terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan, responden perempuan mencatatkan jumlah lebih tinggi iaitu seramai 68 orang iaitu 80% berbanding dengan jumlah responden lelaki iaitu hanya seramai 17 orang iaitu 20%.
Dalam kajian ini, kita dapat lihat bahawa kebanyakan responden adalah perempuan. Seterusnya, jadual dan rajah menunjukkan umur responden. Hasil kajian mendapati kumpulan umur yang tertinggi ialah umur 19 tahun hingga 22 tahun iaitu seramai 54 orang. Manakala kumpulan umur yang paling rendah ialah umur 15 tahun hingga 18 tahun iaitu seramai 2 orang. Seperti yang dapat dilihat dalam rajah, kebanyakan responden terdiri daripada golongan yang berumur 19 hingga 22 tahun. Jadual dan rajah yang seterusnya menunjukkan peringkat pengajian 85 orang responden. Majoriti responden berada di peringkat pengajian ijazah sarjana muda iaitu seramai 66 orang, manakala hanya 16 orang responden yang berada di peringkat pengajian diploma dan hanya 3 orang sahaja yang merupakan pelajar dari ijazah sarjana. Berdasarkan rajah berikut, kita dapati bahawa kebanyakan responden merupakan pelajar daripada peringkat sarjana muda. Seterusnya, jadual dan rajah berikut menunjukkan kekerapan responden menggunakan telefon pintar. Hasil kajian mendapati majoriti responden sangat kerap menggunakan telefon pintar, iaitu seramai 57 orang, manakala hanya 2 orang sahaja yang jarang menggunakan telefon pintar. Kekerapan menggunakan telefon pintar menyebabkan ketagihan dalam penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir, jadual dan rajah menunjukkan purata masa yang diluangkan oleh responden dengan telefon pintar. Hasil kajian mendapati majoriti responden meluangkan purata masa 6 jam sehari dengan telefon pintar mereka, iaitu seramai 62 orang, manakala hanya 4 orang responden meluangkan masa 2 jam sehari dengan telefon pintar. Purata masa yang diluangkan dengan telefon pintar juga mempengaruhi ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Seterusnya, saya akan bentangkan hasil dapatan bagi kajian ini. Pertama sekali, seperti yang dapat lihat, ini menunjukkan hasil graf dapatan mengenai tingkah laku pelajar terhadap penggunaan telefon pintar. Kebanyakan hasil menunjukkan skala sangat setuju dan setuju mendapat pilihan yang paling tinggi. Ini boleh dilihat bagi penyataan soalan 1, 2 dan 3 dan manakala bagi soalan 4 dan 5, pilihan skala kurang setuju adalah yang tertinggi. Jadi berdasarkan hasil dapatan, jelaslah telefon pintar memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan harian para pelajar. Dapatan kajian juga mendapati bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan bahawa mereka menghabiskan masa 8 jam sehari atau lebih dengan menggunakan telefon pintar. Angka ini amat membimbangkan kerana menurut Kibona and Magia 2015, peruntukan masa lebih daripada 5 jam untuk telefon pintar adalah tidak patut bagi seseorang pelajar. Seterusnya adalah perbincangan mengenai punca yang menyebabkan ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Berdasarkan hasil responden, kebanyakan responden sangat bersetuju mereka sering menggunakan telefon pintar ketika sunyi dan menggunakan telefon pintar untuk mendapatkan hiburan secara percuma. Menurut Hamid 2020, penggunaan telefon sebagai pusat sosial amatlah disokong terutamanya apabila berlakunya pandemik COVID-19. Perbincangan yang terakhir ialah mengenai kesan ketagihan penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Kesan dengan bilangan responden tertinggi ialah penggunaan telefon pintar menyebabkan seseorang sering berjaga pada waktu malam dan keadaan ini memberi kesan kepada kualiti tidur mereka. Menurut kajian lepas yang dijalankan oleh Hashim 2019, hasil kajian juga bertepatan di mana ia mengatakan wujud kesan negatif yang akan timbul akibat penggunaan telefon pintar yang berlebihan, iaitu remaja akan mengalami gangguan tidur kerana leka dan asyik bermain gadget sehingga larut malam. Selain itu, menurut Gonzalez 2020, ketagihan penggunaan aplikasi permainan dalam telefon pintar menyebabkan masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Kesimpulannya, hasil kajian telah menunjukkan bahawa penggunaan telefon pintar mempengaruhi perkembangan kesejahteraan pelajar khususnya dari segi sosial dan kesihatan mental. Melalui kajian ini, dapat dibuktikan bahawa ketagihan penggunaan telefon pintar yang terdiri daripada pelbagai teknologi dalam kalangan pelajar ini sedikit sebanyak membawa beberapa kesan buruk terhadap perkembangan emosi dan mental remaja. Seterusnya, implikasi kajian. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan kami, kesan penggunaan telefon pintar secara berlebihan dan tanpa had ini berpotensi menyebabkan seseorang individu ini mempunyai tanda-tanda pergantungan atau ketagihan kepada telefon mudah alih sehingga menjejaskan emosi dan kesihatan mental mereka. Tanda-tanda fungsi ini terjejas apabila kualiti tidur mereka terganggu dan tidak mencukupi. Kesan daripada masa yang diluangkan bersama telefon pintar adalah pada tahap yang membimbangkan. Justru, antara langkah yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi masalah ini adalah setiap individu perlulah memastikan bahawa manfaat penggunaan telefon pintar ini digunakan dengan sebaiknya seperti tidak memendahkan diri untuk hanya bergantung kepada telefon bimbit semata-mata. Selain itu, ibu bapa juga harus mengawal tingkah laku anak-anak dalam penggunaan telefon pintar sejak kecil lagi, di mana para ibu bapa perlulah melaksanakan pelbagai kaedah dan inisiatif yang berbeza bagi mengurangkan aspek kebergantungan secara berlebihan terhadap penggunaan telefon pintar dalam kehidupan anak-anak mereka seperti membawa mereka keluar atau beriadah pada setiap hujung minggu.
Seterusnya, limitasi kajian. Antara limitasi kajian ini adalah skop kajian, saiz sampel dan responden. Skop kajian ini hanya melibatkan pelajar dari peringkat universiti sahaja, di mana pelajar yang berada di peringkat pendidikan sebelum universiti tidak terlibat dalam menjawab soal selidik untuk kajian ini. Seterusnya, saiz sampel. Saiz sampel yang kecil dan soal selidik yang kurang mendapat sambutan. Dan akhir sekali, responden. Peratus responden yang menjawab soal selidik tidak seimbang dari segi jantina, di mana perbezaan peratus antara responden lelaki dan responden perempuan adalah sangat ketara.